Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, pencinta ilmu, pencinta Al-Quran sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 15 Sya'ban 1443 bersamaan dengan 18 hari bulan 3 2022. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, surah yang ke-39, juzuk yang ke-24, ayat 71 dan 72. Kita pendekkan kerana surah Az-Zumar, apa makna Az-Zumar? Golongan yang berpuak-puak, berpasuk-pasukan, berkumpulan. Ayat surah ini diambil daripada ni, ayat 71 ni. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Kemudian ayat 73, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Zumara. Jadilah surah dia Az-Zumar. Baru jumpa Tuhan, kata orang tak? Lama dah berjalan baru jumpa Tuhan. Tuhan dia duduk mana? Duduk ayat 71 dan ayat 73. Jadi perbincangan kita dua ayat ini yang menakutkan, menggerunkan kita para jemaah, sebab dia menggambarkan, gambar apa? Gambar suasana yang berlaku pada hari Jumaat. Pada hari kiamat. Gambar yang berlaku, suasana yang berlaku pada hari kiamat. Orang kafir akan ditolak, akan diheret, dihalau dengan berpasuk-pasukan, berpuak-puak ke mana? Ke dalam neraka Jahannam, wal'iyazubillah. Kemudian pintu neraka dibuka seluah-luahnya kepada mereka. Setelah masuk, mereka di-interview, ditanya oleh para malaikat, ataupun lebih tepat ditempelak oleh malaikat. Kenapa mari sini? Sebab apa kamu masuk neraka? Itu dia panggil persoalan tanya untuk nak menyakitkan hati, dan orang panggil sakit dua-dua. Sakit jiwa, sakit jisim, sakit jasad. Sakit jasad sebab duduk dalam neraka, sakit jiwa pula dengan soalan-soalan yang ditanya. Sebab itulah orang yang kena musibah jangan kita tanya banyak dia. Serabut dah. Tanya pula. Penuh pula ayat-ayat sakit, ayat perli. Orang Kelantan kata ayat nganyi pula. Lagilah dia punya sakit hati itu lagi bertambah-tambah. Lagi teruk, kata orang. Maka para pelajar sekalian, sebelum kita pergi kepada huraian dua ayat ini, terlebih dahulu kita baca ayat. Kemudian kita pergi kepada huraian ayatnya, insya-Allah. Bagi jemaah yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1017. 1017. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Balik kita kepada tafsir ayat. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Dan orang-orang kafir akan dihalau ke neraka jahanam dengan berpasuk-pasuk, berkumpulan. Dia panggil secara grup kafir dihalau oleh malaikat, na'udzubillah. Allahu Akbar. Ayat ini sebagaimana yang dikatakan oleh ulama salaf dalam CD yang lepas anda ada baca kata-kata mereka. Ulama salafus salih kata apa? Kalau kamu iza aradtum, kalau kamu nak ambil gambaran suasana keadaan huru-hara pada hari kiamat, iqra'u surat Az-Zumar. Bacalah surah Az-Zumar ini. Surah Az-Zumar ini surah apa? Yang menceritakan kepada kita satu gambaran, kita boleh imagine, boleh tasawur bagaimana huru-haranya hari kiamat. Ayat ini Allah Ta'ala detail tentang mereka, orang-orang kafir, orang yang tidak beriman akan dihalau oleh malaikat penjaga neraka kepada jahannam, na'udzubillah. Sebelum kita pergi detail kepada ayat ini, kita pergi kepada munasabatul ayat, munasabah ayat ini. Apa dia munasabah ayat? Tengok dulu tanda pelajar-pelajar. Lamma zakarallahu ta'ala asya. Dalam ayat-ayat yang lepas, Allah Subhanahu wa taala telah cerita kepada kita, telah sebut kepada kita dalam ayat-ayat ini suasana hari kiamat secara umumnya. Tengok ayat 68 itu. Wa nufikha fis sur, ataupun sebelum daripada itu. Wa ma qadha wal ardu jami'an qabdatihi. Langit, bumi semua digulung, dilipat di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Kamu ni ditiup serunai sengkakala, mati habis. Tiup kali yang kedua, bangun semula. Kemudian semua manusia akan dibalas dengan wawufiyat kullu nafsin ma'amilat, dibalas mengikut apa yang mereka buat. Wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Allah Ta'ala tahu apa yang mereka lakukan. Maknanya keadilan Allah, dia akan balas mengikut apa yang orang buat. Kita nak dapat kebaikan, nak dapat balasan yang baik, buatlah perkara yang baik. Maka Allah Ta'ala sebut di sini detail keadaan dua kumpulan itu, bermula daripada ayat 71-72 untuk kafir, ayat 73 dan seterusnya untuk orang yang muttaqin, orang yang beriman.
Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikan kami, keluarga kami dari kalangan orang-orang yang bertakwa, ya Rabbal Alamin. Jadi di antara ayat-ayat yang lepas juga Allah Ta'ala sebut tentang Allah Ta'ala putuskan segala hukuman ke atas hamba-hamba dia. Apa yang mereka lakukan di dunia dulu, mereka akan bertemu kembali di akhirat. Mereka akan jumpa balik di akhirat. Sebagaimana mereka berpisah di dunia dulu atas dasar apa? Kalau kita berpisah di dunia dulu atas dasar iman, kita berkumpul di akhirat di bawah bumbung orang-orang yang beriman. Ayah, mak, adik-beradik, anak-anak, cucu-cici berkumpul balik dalam syurga nanti. Itulah di antara nikmat syurga. Kemudian nikmat berkumpul semula, itu yang penting. Kita kumpul balik. Nak kumpul balik boleh. Macam mana? Ayah, ibu pastikan anak-anak beriman, bertakwa, maka kita akan kumpul balik di akhirat esok. Tapi kalau ayah dia baik, anak tak baik, tak semestinya berkumpul. Walaupun anak dia tak jadi. Suami dengan isteri mungkin akan berpisah di akhirat. Jadi kita banyak sentiasa berdoa, didik anak-anak kita, keluarga kita, biarlah mereka menjadi orang yang bertakwa untuk kita berkumpul balik di akhirat. Tapi kalau orang berpisah atas dunia dulu atas dasar kufur, di akhirat esok dia jumpalah seperti apa yang kita dengar, apa yang sudah kita baca dalam ayat kita ini. Wal'iyazubillah, kita minta berlindung Allah Ta'ala daripadanya. Mari kita tengok gambaran suasana hari kiamat dalam surah Az-Zumar. Tengok pada ayat. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Dan orang-orang kafir akan dihalau ke neraka Jahannam dengan berpasuk-pasuk. Ulama tafsir kata yusaqul kuffar, orang kafir akan dihalau ke neraka Jahannam jama'at mutafarriqah, sekelompok puak-puak kaki ni puak dia. Oh ni na'udzubillah. Dalam surah Maryam, ini pelajar tanda, dia panggil tafsir Quran bil Quran. Al-Quran ni kita tafsir dia dengan Quran juga. Surah Maryam ayat 86. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Kami halau puak-puak jahat itu ke neraka Jahannam dengan berpasuk-pasuk. Allahu Akbar. Jadi ramai puak dia tu. Hati-hati kita jangan duk main berpasukkan atas dunia ni. Kalau kita berpasukkan dengan orang jahat atas dunia, di akhirat esok itulah dia. Sebagaimana hadis seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mari tanya Nabi, dia akan bangkit akhirat esok dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta ma'aman ahbabta, kamu akan dibangkit oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat bersama dengan orang yang kamu sayang. Kita sayang pada siapa atas dunia dulu? Mu sayang ke siapa? Sayang kepada ahli maksiat, kamu bangkitlah bersama dengan dia. Anta ma'aman ahbabta. Kita duduk atas dunia dulu, kita sayang kepada siapa? Sayang kepada orang soleh, sayang kepada orang yang baik-baik, maka kita akan dibangkit oleh Allah Azza wa Jalla bersama dengan mereka. Jadi pilihlah tuan-tuan, para pelajar sekalian, kita pilih, kita nak bangkit bersama siapa di akhirat esok. Nak bangun siapa? Nak bangkit dengan siapa? Hadis ini hadis Abi Zar Al-Ghifari, ada lagi lah, ataupun hadis Anas. Dia ada dua cerita ni. Hadis Anas dalam Bukhari dan Muslim, seorang laki-laki dia mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, mata sa'ah,
bila kiamat? Menarik soalan dia. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, bila kiamat? Nabi tanya dia, membuat persiapan apa untuk kiamat? Kamu dah tahu kiamat akan berlaku ya? Tahu. Apa persiapan awak untuk kiamat? Sahabat ni jujur tuan-tuan, dia tak kelentong. Dia tidak kata depan Nabi kat bermuka-muka dah, oh saya dah siap Rasulullah, saya dah siap. La. Dia kata, ya Rasulullah, saya ni tak banyak ibadat sunat, tak banyak. Walakinni uhibbullah wa rasulah. Ya Rab, tapi saya sayang kepada Allah, sayang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta. Kamu dia akan dibangkit bersama orang yang kamu sayangi. Tulis hadis dalam Bukhari dan juga Muslim, bermakna para jemaah sekalian, kita kena cari siapa orang yang kita sayang. Tapi jangan lebih-lebih. Atas dunia ni kalau orang kita sayang, semuanya kita sucikan dia. Jangan. Dia ada salah, dia ada betul, kita sayang kepada dia atas dasar dia seorang Muslim. Perbuatan dia, perkataan dia, perbuatan dia yang salah, kita tak sayang. Baik. Maknanya manusia akan pergi berpuak-puak. Allahu Akbar. Tengok apa jadi. Bila malaikat tolak dia, halau dia ke neraka. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukalah pintu-pintunya. Allahu Akbar. Pelajar-pelajar, tanda pintu neraka ada berapa? Berapa pintu neraka? 7. Pintu syurga 8. Kenapa pintu syurga banyak, neraka sikit? Kenapa? Sebab rahmat Allah Ta'ala luas, nak banding dengan kemurkaan Allah. Jadi Allah Ta'ala nak ramaikan hamba dia masuk dalam syurga. Pintu syurga 8, pintu neraka ada berapa? 7. Neraka ni, dengar ni ulama tafsir kata apa ni? Dia kata abwabu jahannam mughlaqah. Pintu neraka jahannam sentiasa tertutup. Sebab apa? Wak-wak dia tu tak mau keluar. Macam ni kat rumah kita ada periuk, kita masak sup sedap tu, dia panggil periuk tekanan tu, kan? Lepas kita masuk makanan, kita pun tudung dia tu. Periuk tekanan dia panggil tu. Yang ni neraka ni pintunya tutup, tertutup sentiasa. 7 pintu. Tapi bila sampai puak-puak ni, bila puak-puak kafir Zumara sudah sampai, hatta iza balagal kufaru jahannam futihat lahum abwabuha sab'ah faj'ata fawra wusulihim. Bila sampai puak ni, malaikat halau mari sampai dekat pintu neraka apa, buka lalu. Masuk, ditendang terus masuk dalam neraka. Na'udzubillah. Allah ya Rabbi, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami daripada neraka. Amin, kata ya Rabb. Dalam suratul Hijri, ini tafsir Quran bil Quran. Dalam suratul Hijri ayat 43-44, Allah kata apa? Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in. Neraka jahannam itulah yang telah dijanjikan oleh Allah untuk orang derhaka. Laha sab'atu abwab. Neraka ada 7 pintu. Dalam ayat ni tak sebut. Dia sebut futihat abwabuha, dibuka pintu dia. Berapa nombor? Berapa pintu? Dalam ayat suratul Hijri, laha sab'atu abwab. Neraka ada 7 pintu.
likulli babim minhum juz'um maksum. Bagi setiap bab itu ada bahagian yang telah dibagikan. Kategori ke apa? Kategori syirik, kategori masuk ni. Oh ni masuk sini. Na'udzubillah. Sebagaimana pintu syurga juga ada pintu. Kita ingat kan, salah satu dari pintu dia, nama dia Babur Rayyan. Bab orang dahaga, orang puasa masuk ikut ni. Setiap tempat tu ada. Allahu Akbar. Bila sampai pintu neraka telah dibuka, mereka telah ditendang masuk, malaikat pun tanya. Malaikat tanya, wa qala lahum khazanatuha, dan berkatalah penjaga-penjaga neraka kepada mereka. Dia panggil malaikat khazanah, malaikat penjaga neraka. Penjaga, orang panggil Malik, penjaga neraka, kata apa? Alam ya'tikum rusulun minkum. Penduduk neraka ni, yang baru masuk ni, kalau kita kata banduan neraka baru masuk ni, alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul dari kalangan kamu sendiri? Mana kalau orang Arab, Quraisy, Nabi SAW datang. Orang Bani Israel, siapa datang? Musa datang. Ramai lagi Nabi-Nabi yang datang dari kalangan bangsa kamu, keturunan kamu sendiri. Ada kata tak? Yatluna alaikum ayati rabbikum, Rasul yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Tuhan kamu. Ada kata tak? Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memperingatkan kepada kamu akan pertemuan hari kamu ini. Malaikat tanya, sudah datang ke tidak Rasul Allah pada kamu? Sudah? Mereka tak bohong pada hari kiamat. Nak bohong apa lagi? Duduk dalam neraka, na'uzubillah. Qalu bala, mereka menjawab, ya, sudah ada. Telah datang kepada kami rasul-rasul utusan Allah. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin, tetapi telah ditetapkan hukuman azab atas orang-orang yang kafir. Tengok nota di bawah. Yakni mereka mengakui sudah datang kepada mereka siapa? Sudah datang kepada mereka rasul-rasul. Baik, sekarang ni Rasul sudah wafat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat 1400 tahun dahulu lagi. Macam mana kita nak kata Rasul datang? Jawabnya sudah datang kepada mereka ayat-ayat Allah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang melalui pendakwah-pendakwah. Para ulama telah menyampaikan kepada masyarakat kitab-kitab Allah. Mana yang sampailah tu? Tengok nota di bawah. Yakni mereka mengaku bahawa mereka ditimpa azab neraka adalah disebabkan kekufuran mereka, mendustakan rasul-rasul dan ayat-ayat Allah yang disampaikannya, serta mendustakan hari akhirat. Dengan sebab ini mereka ditimpa azab. Dia tahu, sampai dah rasa kami tak terima. Tengok tafsir ayat. Jadi malaikat tanya dia, buat-buat kafir, ada rasul datang? Tengok dalam ayat yang lepas, ayat yang 69. Wa wudi'al kitabu wa ja'a bin nabiyyina wasyuhada. Bila kita semua menerima surat amalan, orang yang baik tangan kanan, yang buruk tangan kiri, na'udzubillah, Allah Ta'ala datangkan nabi-nabi dan para saksi. Aku sampai ke tidak? Nabimu sampai ke tidak? Sudah disampaikan. Mu nak mengaku tak mengaku, cerita apa cerita lain.
Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut sudah sampai kepada mereka. Mereka sudah tahu adanya kiamat. Qalu bala, mereka kata ya, sampai dah. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Qad atatna rusul, telah sampai kepada kami rasul-rasul yang telah baca ayat Quran, memperingatkan kami tentang hari kiamat, tapi kami dusta, kami bohong, kami lawan, kami tak terima, maka mereka tetaplah di atas azab. Dalam azab ini bagi orang yang kafir. Allahu Akbar. Ayat yang baru yang dibaca oleh imam tadi, perasan ke tidak? Dalam surah As-Sajadah ayat 13, tanda surah As-Sajadah ayat 13 yang kita baca tadi, itu di antara sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta sunnah setiap pagi Jumaat kita baca surah As-Sajadah. Nak tidur baca juga. Tengok ayat ni kata apa? Ayat 13. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Allahu Akbar. Tuhan kata kalau aku nak, aku bagi hidayah belaka pada manusia ni. Tapi sudah tetap keputusan aku, la'amla'anna jahannam, aku akan penuhkan neraka jahannam dengan manusia, jin dan manusia yang derhaka kepada Allah. Allahu Akbar. Jadi kita sentiasa minta para pelajar kita, para jemaah sekalian, bila kita baca surah Al-Fatihah sampai kepada ihdinas siratal mustaqim, pejam mata rapat, sucikan hati, ikhlaskan doa bahawa kita nak ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Minta dengan Allah sentiasa, jangan tak minta. Allahu Akbar. Kuasa hidayah di kuasa Allah. Tapi hidayatul irsyad kita kerja para pendakwah. Baiklah, selesai dah interview, tanya jawab daripada malaikat kepada penduduk neraka yang dihalau tadi. Malaikat pun dikata apa? Qila dukhulu abwaba jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Ya Rabb, setelah itu dikatakan kepada mereka, masuk dalam neraka, ahli neraka. Malaikat berkata, masukilah pintu-pintu neraka Jahannam itu dengan keadaan tinggal kekal kamu di dalamnya. Ya Rabb, masuk, mu tak keluar-keluar dah. Maka seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong, takabur, ialah neraka Jahannam, wal'iyazubillah. Jadi malaikat berkatalah kepada mu, hei ahli neraka, pintu neraka 7 sudah dibuka, masuk. Kamu kekal dalam ni. Ini untuk orang kafir. Adapun ahli maksiat, dia beriman tapi dia maksiat. Ini yang kita takut, tuan-tuan. Kita orang yang beriman ada kepiah cotik atas kepala ni. Makcik-makcik, kawan-kawan, nak kacik, kak berapa ni, ada kain telekung molek-molek dah. Tak pergi dah kita tempat maksiat. Kita tak akan pergi tempat orang minum arak, tak pergi. Tempat pelacuran tak pergi. Tempat maksiat tak pergi. Tapi mulut pula duk mengumpat orang, duk mengata orang. Ya, adakah kita akan selamat di akhirat? Tepuk dada, tanya iman. Istilah orang sekarang ni, tepuk dada, tanya iman. Jangan tanya selera. Selera ni memang karut. Dia suka hak nafsu. Tapi bila kita tepuk dada, tanya iman, adakah aku boleh selamat dengan keadaan ini? Kalau rasa tak selamat, ubahlah cara hidup kita. Allahu Akbar. Baru ni kita dah belajar kan,
Zikir doa iftitah, doa pembuka solat tu. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha. Ya Allah, hidayahlah kepadaku ke jalan kepada akhlak yang mulia dan jauhkan aku daripada akhlak yang buruk. Itu doa kita, sentiasa doa. Bacaan ini ada dalam kitab Perisai Muslim. Para pelajar boleh baca. Alhamdulillah. Baik. Bagi orang yang beriman, masuk neraka juga dengan sebab maksiat, tapi dia keluar balik. Yang kata duduk sini tetap, orang kafir, ahli syirik. Na'udzubillah. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita secara ringkasnya tafsir ayat 71 dan 72. Sekarang kita berpindah pula kepada al-fawaid at-tarbawiyah wal ilmiyah. Kita ambil faedah-faedah dari sudut pendidikan, dari sudut ilmiahnya. Apakah faedah yang kita nak ambil daripada ayat ini? Yang pertama, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Puak-puak kafir akan dihalau. Ya Rabbi ya Karim ya Allah. Orang yang mulia tidak dihalau, disambut. Selamat datang, ahlan wa sahlan, selamat datang. Tapi kalau kata siqa, maknanya orang itu telah dihalau. Dihalau dengan cara yang hina. Tengok dalam ayat 73 esok, siqa juga, tapi siqa dengan makna lain, dengan makna dibawa. Malaikat kata, mari, ahlan wa sahlan. Hak ni dihalau. Hatta iza ja'uha futihat abwabuha. Apabila datang, dibukanya pintu. Kata di para ulama tadabbur, kata anna abwaba jahannam la tuftah. Neraka jahannam tertutup sentiasa, tidak dibuka. Kasairi, dengan ni dia buat bandingan, kasairi abwabis sujun, seperti pintu-pintu penjara. Pintu penjara mana ada orang buka? Kalau buka larilah dia punya banduan. Ahli neraka pun macam juga, tutup rapat. Sehinggalah datang puak-puak kafir mujrim, orang-orang neraka itu, maka dibuka, masuk. Sudah masuk, tughlaq, ditutup kembali. Tadilah macam saya buat bandingan tadi, kan, puyuk apa ni, periuk yang tekanan kita ni. Duduklah tu. Masya Allah, tabarakallah. Benarlah apa yang dikatakan oleh ulama salah tadi. Nak tengok gambaran neraka akhirat, baca surah Az-Zumar. Na'udzubillah. Faedah yang kedua, wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum. Penjaga siapa dia? Penjaga khazanatu jahannam, pengawal neraka tanya, mu tak ada ke rasul-rasul datang kepada kamu cerita benda ni? Ayat ini menunjukkan bahawa rahmat Allah Azza wa Jalla, dia tidak azab mana-mana kaum kecuali setelah datangnya Rasul. Mana-mana kaum tidak diazab kecuali setelah kedatangan Rasul. Dalam ayat lain Tuhan kata, wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasula. Wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasula. Kami tidak azab hamba manusia ni kecuali kita bangkit Rasul dulu. Kalau bila bangkit Rasul, barulah dia azab. Tengok dalam surah, tanda ni pelajar, surah Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasula. Allah kata, aku tidak akan azab manusia ni kecuali aku hantar Rasul. Rasul mari, engkar, kena. Jadi dalam ayat ini malaikat tanya, Rasul datang? Datang dah. Qalu bala. Rasul pula daripada kalangan mana? Minkum,
Tengok rahmat Allah Ta'ala, dia hantar rasul dari kalangan manusia. Bahkan kalau orang-orang umat dulu, orang kampung dia juga, anak beranak dia juga rasul. Nah, cuma umat Muhammad ni oleh kerana dia sudah jadi global, sudah jadi internasional, tak adalah setiap rasul tu ada daripada kaum, tapi pendakwah daripada kaum masing-masing. Nah, kerana itulah kita kata pendakwah yang baik, pendakwah daripada kaum dia. Kita nak masuk tempat orang asli contohnya, bawa pendakwah orang asli yang boleh bercakap bahasa dia. Nak dakwah kepada kaum bangsa apa, orang Cina, biarlah Cina pergi dakwah. Nak dakwah kepada siapa lagi, maknanya biar pendakwah tu dari kalangan mereka. Itu lebih, orang panggil lebih jinak, lebih lunak. Kalau kita pergi Melayu nak pergi dakwah Arab, tu nak terjemah pula, panjang cerita dah. Baik, yang ketiga, kata di para ulama ayat ini juga, ayat yang sama juga, bila malaikat tanya, datang ke tidak rasul, yatlu alaikum ayati rabbikum, yang dah baca ayat-ayat Allah, ada ke tak ada? Mereka kata ada lah, dia duk baca kepada kita tu. Ayat ini, ayat ini juga menjadi satu penambahan kepada azab. Dia panggil azab qalbi, ijtima'ul azabil qalbi wal badani ala ahli nar. Azab tubuh memang dia neraka bakar, tapi azab hati pula, azab jiwa pula, malaikat mari tanya, mu kena azab ni, mari dah rasul, mari dah kenapa tak ikut? Malaikat marah. Macam juga kalau orang kena tangkap, mu tahu dah undang-undang salah, tahu, kenapa buat? Jadi maknanya dah lah kena penjara, kena tempelak pula. Itu dia panggil dua ijtima', dua azab, azab hati, azab jiwa dengan azab tubuh badan. Jangan main. Baik, kita pergi kepada yang keempat. Mereka jawab, qalu bala, ya, sudah datang azab. Kata para ulama, ayat ini dan ayat seumpamanya menunjukkan bahawa puak-puak kafir mengakui, iktiraf, iqrar, mengaku telah datang kepada mereka rasul-rasul. Ada ayat lain, tuan-tuan ni pelajar anda sikit. Ada ayat lain dalam suratul An'am, mereka tak mengaku. Wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Tak ada, kami tak syirik pun, kenapa pula azab kita? Jadi macam mana mereka engkar kepada ayat ini? Dia mengaku qalu bala, tapi ada ayat Al-An'am 23 dia tak mengaku. Macam mana kita nak taufiq, kita nak jawab dua ayat ini? Jawabnya, su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, orang tanya Ibnu Abbas tentang dua ayat ini. Dalam ayat ini, ayat Az-Zumar, orang kafir mengaku sudah datang rasul. Dalam ayat suratul An'am dia tak mengaku. Macam mana kita nak kata Ibnu Abbas kata, iza ra'au anna ahla syirki la khalasa lahum, bila puak-puak kafir ni dia tahu dah dia tak akan lepas, dia duduk neraka, dia tetap kena azab, maka mereka engkar. Dia kata, wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Kami tak syirik kami dengar kata, kami kenal apa rasul. Dia mengaku. Jadi bila mulut ni banyak cakap, papan sana papan sini, jawab sana jawab sini, mari surah tu Yasin ayat 65, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Kata bercakap banyak dia ni, ditutupnya mulut. Mulut tak boleh cakap dah. Yang bercakapnya apa dia? Wa tukallimuna aydihim, tangan dia bercakap, ya, saya yang ambil. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kata betul, saya bawa dia pergi. Jadi semua tak ingat lagi dah. Maka kata Ibnu Abbas, ahwal yaumul qiyamah itu berbeza-beza. Ada waktu dia engkar, ada waktu dia engkar tu awal lagi tu.
belum masuk neraka lagi. Waktu perbicaraan, dia jawab, Tuhan kata, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Kali ini aku tutup mulut. Mari pula waktu masuk neraka, alam ya'tikum rusulun? Mari dah rasul. Qalu bala. Maknanya ayat ini tidak bercanggah sama sekali. Setiap masa tu ada tempoh dia, setiap keadaan ada waktu dia. Ada waktu dia mengaku, ada waktu tak mengaku. Na'udzubillah. Yang kita orang beriman ni, kita tak nak langsung satu disentuh oleh api neraka. Yang terakhir, yang kelima, faedah yang kelima, tengok ayat 72 akhir. Fabi'sa maswal mutakabbirin. Sejahat-jahat tempat duduk bagi orang sombong, bagi orang takabur, seburuk-buruk tempatnya, iaitulah neraka Jahannam. Kata di para ulama tadabbur, annahum takabbaru anil haq. Puak-puak ni sombong atas dunia dulu daripada menerima kebenaran. Fajazahumullahu min jinsi amalihim. Allah Ta'ala balas kepada mereka mengikut amalan dia. Mu sombong atas dunia dulu, aku hina kamu di akhirat. Na'udzubillah. Maka siapa dia nak lepas daripada azab, biarlah kita bersifat tawadhu' atas dunia ni. Kata di para ulama tafsir, fi zalika tahzir minal kibri. Ayat ini memberi amaran kita jangan sombong dengan orang. Jangan sombong. Dalam siri yang lepas kita dah baca kan ayat hadis al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sifat sombong itu menolak kebenaran, menghina orang. Itu sombong. Kita tak kira lah orang beriman tak beriman. Kalau tolak yang benar, hina orang, maka sombong. Jadi siapa dia sombong, tempat kembali dia dalam neraka. Siapa tak nak neraka, jangan sombong. Marilah kita bersama. Wa amma ahlut tawadhu'. Adapun orang yang tawadhu', yang merendah diri, fa ma'wahumul jannah. Orang tempat duduk dia dalam syurga. Al-mutawadhi'una lil haqqi. Siapa dia tawadhu', menerima kebenaran. Ustaz ni muda lagi ni, tapi dia cerita ayat Quran, dia cerita hadis Nabi, walaupun aku tua aku terima. Itu dia panggil tawadhu'. Ni apa? Siapa awak? Lah sombong ya dia punya ayat, sombong. Siapa awak? Ngaji tak ada sanad. Oh, dia punya agak guru kami ni jumpa Nabi direct, pergi Mekah jumpa Nabi terus. Kita kata jangan ada sombong lah atas dunia ni. Kita ada disiplin ilmu, kita ada disiplin cara penerimaan ilmu, kita belajar betul-betul. Mana yang baik kita terima, mana yang tidak baik kita tolak. Mudah-mudahan kita selamat, insya-Allah. Tamaklah gambaran buruk orang-orang kafir akhirat. Alhamdulillah, uslubul Quran, gaya Al-Quran, bila dia sebut yang buruk, dia akan sebut yang baik. Insya-Allah kita khatamkan surah Az-Zumar dengan sifat orang baik-baik, sifat orang yang bahagia. Mereka akan dibawa ke syurga. Allahumma ja'alna min ahliha. Ya Allah, jadikan kami, dua ibu bapa kami, anak-anak dan zuriat kami, murid-murid dan pelajar kami, semua orang yang kami sayangi di kalangan hamba-hambamu yang beriman, jadikan kami dan mereka daripada ahli syurga ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin, dan jauhkan kami dan mereka daripada neraka ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni hari apa? Ingat jemaat, ingat Allahumma salli ala Muhammad. Jangan lupa baca surah Al-Kahfi. Assalamualaikum. Soal lagi jangan lupa suci ijabah masjid. Baiklah. Tamaklah kita insya-Allah.